Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk kali ni kita nak lihat metod kedua untuk kita solve second order linear differential equation. Yang kita dah lihat sebelum ni adalah method of undetermined coefficient yang kita apply. Tapi masalahnya method of undetermined coefficient ni kita hanya boleh apply dalam small class of problems. So function kita terhad untuk dapatkan dia punya particular solution lah, YP refer semula method of undetermined coefficient sebelum ni Jadi kalau kita ada function macam ni, so d squared y over dx squared plus y, sebab dalam second order differential equation kita punya function of x ni tak semestinya hanya sin ataupun cos. So dia ada function yang berbeza lah, even simple function macam tangent x dekat sini. Jadi function macam ni, katalah side cubes, kita boleh tukar tangent ni kepada sin x over cos x. Okey, tapi still kita tak boleh guna untuk kita method of undetermined coefficient. Sebab apa? Dia ada bahagi dekat sini. Jadi function x yang macam ni untuk second order linear differential equation yang kita ada ni, bagaimana kita nak solve? So untuk case yang sebegini, kita ada satu lagi method untuk kita dapatkan dia punya particular solution ataupun particular integral dia, yang kita boleh apply untuk semua case. Method ni kita kenali sebagai variation of parameters. Okey, cuma satu kekurangan variation of parameters ni adalah dalam kita punya teknik dia tu, dia akan melibatkan integration. So bila melibatkan integration, satu integration ni kita kena tahu teknik untuk integrate. So kalau kita dah mahir untuk teknik untuk integrate function tu, tak ada masalah dekat yang part tu Tapi yang kedua, tak semua function kita boleh integrate. So contoh, kalau kita melibatkan integration of exponent x squared dx, function macam ni kita tak boleh gunakan any analytical technique yang awak dah belajar sebelum ni lah. Tak boleh guna substitution, tak boleh guna by part, tak boleh guna method-method yang lagi advance pun tak boleh guna. So ada certain function yang kita tak boleh guna yang ni. So macam tu kita ada method lain untuk kita solve second order linear differential equation. Tapi untuk max 2 ni kita hanya lihat dua method ni, iaitu undetermined coefficient. Tak boleh undetermined coefficient, kita try variation of parameters. Atau method yang dalam undetermined coefficient juga kita boleh guna, kita boleh solve menggunakan variation of parameters. Contoh kalau exponent x, boleh kita solve guna variation of parameters. Okey, jadi sekarang kita lihat apa itu method of variation of parameters. So consider the non-homogeneous equation seperti sebelum ni lah. Ini adalah second order linear differential equation with constant coefficient So bagaimana kita nak solve non-homogeneous differential equation yang kita ada ni? Okay, first awak kena refer step of solving non-homogeneous differential equation yang saya tandakan sebagai star yang sebelum ni. Okay, pada slide sebelum ni So kita perlu buat step 1. Step 1 ni buat apa? Kita cari YC lah. Tapi dalam method of variation of parameters, YC kita tu kita bahagi kepada, kita tulis dalam bentuk AY1 plus BY2. Sebab apa? Kita nak Y1 dengan Y2 ni. Okay, so yang lepas kita dah dapat Y1 dengan Y2 daripada YC, kita buat step yang kedua. Step yang kedua ni kita guna method yang sesuai. So dalam case ni kita guna method of variation of parameters untuk dapatkan dia punya particular integral ataupun particular solution. So kita buat step yang bawah ni, iaitu kita calculate dia punya Wronskian. Wronskian dia ni adalah determinant bagi yang ni. Ini semua ada dalam list of formula. So kalau awak lihat formula yang untuk chapter 1 yang saya bagi, semua ada untuk method of variation of parameters. Ni formula dia. So calculate sahaja Wronskian. Wronskian ni adalah determinant. Saya tak tulis pula dekat sini, tapi dalam formula tu ada. Bila determinant kita dah silang dekat sini, iaitu y1 y2 prime minus y2 y1 prime. Okey, dia punya Wronskian
Okay, step yang kedua adalah kita calculate U dan juga V menggunakan formula integration ini. So tadi kan kita cari urutan sekian dia W Okay, kita ada Y2, kita ada Y1, kita ada fx. A ni apa? A ni adalah dari awak punya differential equation. So ingat differential equation kita adalah A d squared y over dx squared plus B dy over dx plus cy equal to fx kan. So ni A nya, ni yang kat sini. Ni A awak lah ni. Okay, so bila kita dapat U dan juga V ni, kita dapat solution untuk U adalah AX plus A, solution untuk V ni adalah BX plus B. So integration biasa, dan kita obtain the general solution using the formula ini, Y equal to UY1 plus VY2. Substitute saja Y, U dan juga Y yang kita dapat ni tadi. Step yang ketiga dan juga step yang keempat ni kita solve. Step yang ketiga ni adalah, kalau awak lihat semula step yang ketiga ni saya tulis optional, sebab step yang ketiga ni kita tulis dalam bentuk Y equal to YC plus YP. Tapi ini kita tak ada YP, ni particular integral yang kita dapat lah U dengan V ni tadi. Kita tak ada YP macam undetermined coefficient. Tapi dari Y yang kita dapat ni, sebab kita terus dapat solution dekat sini, kita boleh tulis dalam bentuk YC plus YP. Ni saya akan tunjuk dalam solution, tapi ini hanya optional sahaja, so tak buat pun tak apa. Okay, step yang keempat adalah sekiranya kita ada initial ataupun boundary condition, so substitute dalam Y ni untuk dapatkan constant A dan juga B. Okay, so kita lihat example Jadi example yang kita ada 3 example sahaja. So saya akan buat 2 sahaja. Yang satu lagi tu saya bagi answer lah. So awak boleh try buat dia. Saya tunjukkan yang A dulu. Okey, sekarang kita akan buat ikut step yang ni lah. So, macam biasa saya tak tulis lah step dia. So yang ni kita ada 2y double prime tolak 8y prime campur 8y sama dengan eksponen 2x bahagi dengan x. Okay, so yang ni pertama sekali kita dapatkan dia punya YC lah. Okay, YC dia kita consider 2y double prime tolak 8y prime plus 8y equal to 0. Okay, settle yang ni kita substitute saja ke dalam calculator. Masukkan dalam ni lah calculator. Sekejap, saya tulis M dulu. So ini adalah 2M kuasa 2. Ok, tolak 8M campur 8 sama dengan 0. So bagaimana? So ini dah ada ok, ini dah ada. So ini 2. Ini adalah negatif 8. Ini adalah 8. So kita dapat X sama dengan 2. Okay, satu saja, iaitu X sama dengan 2. So kita punya M kita tadi adalah 1, iaitu 2. So dia equal real roots. So of course lah kita punya YC kita adalah, tengok semula dalam slide saya ataupun dalam nota saya tu ada saya tunjuk kalau equal to 0 apa kita dapat kita punya Y lah. So YC kita adalah A plus BX eksponen 2x. ok, saya settle dekat situ. So yang ni sebab kita nak, ingat ya, dalam kita punya tu kita nak YC ni dalam bentuk AY1 plus BY2. Okay, tapi yang ni sebab dia ada darab macam ni, jadi kita kena pisahkan dulu. So ni kita pisah 1 by 1 lah, A eksponen 2x. Yang ni kita ada B X eksponen 2x. Jadi dekat sini baru kita clear mana satu Y1. Ini kita punya Y1, ini adalah kita punya Y2.
settle yang tu. So kita ada y1 y2 dekat sini ya. Jadi bila kita ada y1 y2 dekat situ, kita boleh pergi kepada step yang kedua, iaitu kita cari dia punya Wronskian lah. So Wronskian dia adalah y1 prime kan, y2 prime. Okay, determinan dia iaitu saya dah tulis tadi. Tengok semula. Okey, tengok semula yang ni. So ini kita ada y1 prime, y2 prime. Sama macam tadi dalam formula tu dah ada. Kita ada y1 y2 prime minus y2 y1 prime. Okey, so tu formula untuk W, Wronskian dia. Jadi sekarang kita kena differentiate sebab kita perlukan y2 prime dengan y1 prime ni. So differentiate sahaja y1 dengan y2. y1 kita ada exponent 2x, y2 kita ada x exponent 2x. Okey, so y1 prime, so ini sama dengan 2 exponent 2x. y2 prime kita perlukan product rule. Okey, kenapa nak differentiate dia? Kita kena perlukan sebab apa? Dia darab x darab exponent 2x. So product rule adalah u prime v plus uv prime. So awak boleh buat lah. So saya buat dekat sini. U saya adalah x, v saya adalah exponent 2x. So u prime v adalah exponent 2x plus u x exponent 2x adalah 2 exponent 2x v prime. Okay, so ni saya dapat exponent 2x plus 2x exponent 2x. Okey. Kemudian saya boleh dapat W. So apa W saya? Okey, inilah tadi. So W saya adalah y1 y2 prime. So y1 saya adalah exponent 2x, y2 prime adalah exponent 2x plus 2x exponent 2x, y1 y2 prime plus y2 y1 prime. So y2 saya adalah x exponent 2x plus y2 y1 prime. So y1 prime tadi adalah 2 exponent 2x. Okey. Kemudian simplify. Kita kena darabkan lah. Sebab apa? Kalau kita tak simplify, susah kita nak masuk dalam integration. Tolak dalam integration nanti. Okey. So simplify dulu. Ini kita ada exponent 4x. Ini kita ada plus 2x exponent 4x ya, sebab exponent adalah exponent, tambahkan indeks ya. So ini kita ada minus 2x exponent 2x exponent 4x. Okay, sorry. Okay, so kita boleh eliminate yang ni. Maka kita punya W kita adalah exponent 4x saja. Okay, settle yang tu. Jadi kita nak dapatkan U dan juga V pula. So U dan juga V, so U dan juga V, U kita adalah U kita adalah okay. Tengok formula U kita, tengok sini. Okay, U kita adalah U negatif Y2 Fx dengan AW dx. So Y2 kita ada dia punya ni dah adalah, kita dah tahu dia punya tu. Fx kita dekat dari differential equation ni, A kita dari differential equation, W kita baru cari tadi ya. Okay, V pula integration y1 fx bagi dengan ni. Okay, saya tulis dulu dia punya formula U dengan V ya. Saya buat sekali sebelah dekat sini lah. So V dekat sini. Okay, U kita adalah negatif y2 fx bagi dengan AW
dx, differentiate pada x. V pula adalah y1 fx bagi dengan AW dx. Okey. So kita buat yu dulu. So u kita adalah y2 kita ada dari atas, iaitu negatif. Kita tulis kita punya equation dulu ya. Kita ada 2 d squared y over dx squared plus 2y double prime tolak 8y prime, 2y double prime guna double prime dengan prime. So 2y double prime tolak 8y prime plus 8 equal to fx kita adalah eksponen 2x bagi dengan x. Betul tak? 2y double prime tolak 8y prime plus 8y equal to eksponen 2x bagi dengan x. 8 plus 8y. Okey, sebab apa saya nak tunjuk ni lah kita punya nilai-nilai dalam ni ya. So 8y. Okey, apa yang kita nak dekat sini, y2 kita dah ada tadi. Y2 kita adalah x eksponen 2x tadi kan. So y2 dekat mana? Inilah dari kita punya yc ni. So y2 kita ni x eksponen 2x tadi. Okey, fx kita adalah dari differential equation yang ni. Ini kita punya fx. Okey. Ini kita punya fx. So fx kita masuk sahaja dekat sini, iaitu eksponen 2x bahagi dengan x kan. Bahagi dengan AWA kita yang mana? A kita adalah dari differential equation ni, kita punya A. So A kita adalah dari differential equation, iaitu 2. W kita adalah yang kita cari tadi. Mana? Ni W Run sekian. So eksponen 4x dx. Okey, ini U. V kita pula. Okey, so nak saya tekan U dulu, baru saya tekan V pun boleh jugalah, tapi saya tunjuk yang untuk permulaan dia dulu, lepas tu kita solve one by one lah. So V pula y1 tadi kita ada eksponen 2x. Okey, fx kita sama dengan yang ni, iaitu eksponen 2x bahagi dengan x. Okey, bahagi dengan A kita adalah 2, W kita adalah eksponen 4x dx. Okey, kita solve, kita integrate U dulu. So buat integration, bukan integrate U, kita dapatkan U dengan integrate function dalam ni. So ini adalah kita simplify dulu. So ni boleh potong. Okey, so yang ni kita akan jadi negatif ada dekat luar ni. So ini kita dapat eksponen 4x lah, sebab dia darab 2. Eksponen 4x bagi dengan 2 eksponen 4x dx. So ini kita boleh eliminate. Ini kita dapat negatif 1/2. Saya keluarkan integration of 1 dx. Tak tulis 1 pun tak apalah. So integration of 1 ni kita ada negatif 1/2 x plus a tadi. Okey, so kita pergi kepada V pula. So ini kita tak boleh buat apalah, tak boleh nak potong. Jadi kita kena darabkan dulu yang atas ni. So ni kita dapat 1/2 ni kita boleh keluarkan dulu, tapi tak nak, tak apa dulu. Saya letak kat sini. So di sini kita ada eksponen 4x bahagi dengan 2 eksponen 4x dx. So kita eliminate yang dekat sini. Okay, sorry, kita ada x kat sini ya. X ni still ada. So ni kita dapat 2x lah dekat sini. Okay, betul Okay, so kemudian kita simplify macam ni lah. Sama dekat ni saya keluarkan 1/2. Dalam ni dia akan tinggal 1/x dx. So integration 1/x adalah ln x. So kita ada 1/2 ln x plus b. Okay, just itu saja kita dapatkan u dengan v.
So bila dah dapat U dengan V, kita masukkan ke dalam Y dia tadi. So Y kita adalah UY1 plus VY2. So UY1, U kita adalah betul ke formula dia? UY1 plus VY2. UY1 plus VY2. So masukkan U kita adalah negatif 1/2 X plus A. Okay, darab dengan Y1. Y1 kita adalah eksponen 2X plus VY2. V kita adalah 1/2 ln X plus B. So B kita adalah X eksponen 2X. Okay, tinggal sini pun tak apa, sebab kalau kita ada differential equation, kalau kita ada differential equation, kalau kita ada condition sama ada initial ataupun boundary, kita dah boleh dapatkan A dan juga B dekat sini. Okay, so tapi kalau kita tak nak tinggalkan dekat situ, okay, kita boleh teruskan dengan simplify 2 ni. Saya ambil yang ni, saya nak tunjukkan macam mana dia boleh jadi YC plus YP. So perhatikan dekat sini, ini kita ada, okay, A eksponen 2X. Okay, sentiasa kita akan ada macam ni lah. Okay, lepas tu plus, ini saya dah ambil B ni kita ada BX eksponen 2X. So term yang ni dah sudah Kemudian yang ni kita ada negatif 1/2. Okay, negatif 1/2 X eksponen 2X. Okay, yang ni pula kita ada plus 1/2 1/2 ln X ni, ataupun saya boleh tulis X eksponen 2X darab dengan ln X. Okay, pun boleh tulis macam ni, di mana kalau kita lihat yang ni, ini adalah kita punya YC tadi. Okay, the rest ni adalah kita punya YP. Macam tu. Okay, itu method of variation of parameters untuk soalan yang pertama. Okay, baiklah, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua ni, kita ada tangent X macam yang saya tunjuk tadi. So yang tunjuk dalam slide tadi. So kalau tangent X, macam mana kita nak solve menggunakan method of variation of parameters? Di sini ada hint. Hint ni bukan apa, sebab kalau integration of secant X, actually kita memang tahu dia adalah ln secant X plus tangent X. Tapi kalau kita nak dapatkan ln secant X plus tangent X ni, dia agak panjang. Dia punya kena darabkan dengan secant X plus tangent X, lepas tu baru kita dapat ln tu. Jadi biasa kita tak nak belajar buat yang tu lah, integration of secant X ni kita bagi hint. Tapi kalau kita tak bagi hint pun, dalam exam katalah ada tangent X tapi tak bagi hint, awak boleh terus ambil yang saya bagi ni lah. Okay, sebab online kita online kan, exam online, so boleh terus ambil yang ni Okay, so sekarang katalah kita ada Y double prime plus Y. Okay, sama sahaja step dia. Kita cari YC dulu. So YC kita akan consider Y double prime plus Y equal to 0. Okay, Y double prime plus Y equal to 0. So kita ada M squared plus 1 equal to 0. Okay, sekali lagi, ni kalau ni kita memang dah dapat lah, kita akan dapat I dekat situ. Tapi tak apa, saya tunjuk guna ni. So katalah A saya adalah 1, B saya adalah kosong sebab Y prime kita tak ada, C kita adalah 1. So kita dapat X1 adalah I, X2 adalah negatif I. So kita dapat dekat sini M1 adalah I, M2 adalah negatif I. Jadi of course lah dekat sini, dari ini complex root, case yang ketiga dalam homogeneous. So tengok semula, so kita ada alpha equal to 0, beta equal to 1. So kita dapat dekat sini YC adalah, sebab alpha kita adalah equal to 0, kita ada A cos X, okay, plus B sin X.
Okey, settle situ. Mana y1? Y1 kita adalah dengan A ni. Mana y2? Y2 kita adalah dengan B. Okey, so yang tu YC, kita dapat Y1 dengan Y2. Kemudian kita perlu cari Wronskian. So Wronskian kita adalah macam yang saya tulis tadi, iaitu Y1 so Y1 prime, Y2 prime. So ini sama dengan Y1 prime minus Y2 prime. Okey, so kita dah ada Y1 dengan Y2 yang macam ni. Jadi kita dapatkan dia punya differentiate je lah. So kita ada Y1 dekat sini adalah cos. Awak boleh buat direct sebab Y1 dah tulis kat sini kan. So boleh terus tulis Y1 prime lah kat bawah ni. Tak perlu salin semula Y1 apa semua lah. Tapi macam saya nak explain. So saya tulis semula Y2 equal to sin X. Okay, Y2 prime equal to sin differentiate adalah cos X, cos differentiate adalah negatif sin X. Dan kita substitute ke dalam W ni. So kita dapat W Y1 adalah cos X. Okay, Y2 prime adalah cos X. Tolak. Y2 adalah sin X. Okay, Y2 prime adalah negatif sin X. Jadi kalau kita simplify, kita dapat dekat sini cos squared X, ni tolak tambah lah, tambah sin squared X. Okey, so yang ni jangan tinggalkan macam ni. So kena guna identity trigo, iaitu cos squared plus sin squared adalah 1. Macam tu juga kalau dalam dia bukan 1 dekat sini. Contohnya cos 2x, sin 2x. So kena buat sampai dapat identity trigo macam ni ya. Tapi of course lah dia bukan jawapan dia 1. Sebab nanti masa awak differentiate, nanti dia akan ada nombor kat depan ni. So boleh tengok soalan-soalan yang itulah yang benar yang saya dah bagi. Kalau ada lah, kalau tak ada, bagi tahulah. Saya boleh bagi satu contoh yang melibatkan cos ataupun sin yang berbeza dia punya angle dia. Okey, bukan satu. So kita dapat W equal to 1. Senang kerja kalau W equal to 1. Betul ke senang kerja? Okey, jadi kita lihat dulu U dengan V kita. So U kita, okey, macam tadi saya tulis semula dia punya ni. So kita ada Y double prime plus Y tadi ya, equal to tangent X. Okay, so of course Y1 kita dah ada yang kat sini, Y2 kita dah ada yang dekat atas tu, W kita ada, W equal to 1. So sekarang kita hanya perlukan Fx kita, ni Fx, dan kita punya A kita, ni A. So A sama dengan 1 lah, sebab apa dia 1 dekat sini ya. Jadi sekarang kita buat U adalah negatif Y2 Fx bahagi dengan AW dx. Okay, V kita adalah Y1 Fx bahagi dengan AW, okay, dx. Okay, alright, sampai dekat sini kita buat U dululah. So U adalah negatif Y2 tadi apa dia? Tengok balik. So Y2 kita adalah sin X. Sin X. Fx kita adalah tangent X bahagi dengan A kita adalah 1, W kita adalah 1, so 1 lah dx. V kita pula, okay, V kita pula adalah Y1. Y1 kita adalah kalau Y2 sin, Y1 kita adalah cos X lah. Fx adalah tangent X bahagi dengan AW adalah 1 dx. Okay,
Saya buat yang belah kiri dulu. So macam mana? Ada sin tangent x. Jadi sin tangent tu kita tukar sebab kita nak tahu macam mana nak integrate. So tangent tu awak boleh tukar kepada sin x cos x. Cos x dx. So lepas tu dapat apa dekat sini? So ini of course tak boleh nak hapuskan apa-apalah. So ini kita dapat negatif dekat sini, sin squared x. Kita ada sin squared x over cos x dx. So sampai dekat sini kita boleh guna teknik of substitution, di mana kita substitute u equal to sin x. Nanti kita boleh potong dengan u equal to cos x. Nanti kita boleh potong dengan sin x lah. So dekat sini kita buat u substitution u equal to cos x. Okay, du over dx equal to negative sin x. So substitute into the equation. Ni kita dapat negative sin squared x over u. Okay, dx kita ni tadi daripada sinilah. So dx kita adalah du per dengan tak boleh. So sorry sebabnya kita ada sin squared. Alah, sebenarnya macam yang saya kata, dah lama saya tak buat integration yang melibatkan teknik-teknik ni lah. So tak ada apa. Okay, sampai kat sini. Pisahkan dulu ni, saya lupa. Ni kita guna trigo yang ada power tu, power of trigo. So ini sama dengan negatif. Sin ni kita jadikan negatif 1 minus cos squared x bagi dengan cos x dx. Sorry, ni baru betul. So ini sama dengan negatif 1 bahagi cos 1 bahagi cos x ni adalah secant x. Okay, tolak cos x bagi cos x adalah cos x, bukan cos x. Cos x bagi cos x adalah cos x dx. Okay, so dekat sinilah yang kita nak guna hint tu tadi. So hint ni adalah kita ambil secant x ni, cos x ni mestilah of course lah kita tahu dia punya integration dia apa kan. So kita tengok secant x dulu, guna hint yang dia bagi. Hint dia kata apa? Integration of secant x dx equal to ln secant x plus tangent x. So guna dekat sini, negatif ni dekat luar. So ln secant x plus tangent x untuk integration yang secant x ya. Integration yang kedua adalah integration bahagi integration of cos x adalah sin x. Okay, kalau integrate cos x dia jadi sin x Kalau differentiate dia lain dia punya tu so negatif yang untuk yang integration kita, constant kita jangan letak negatif plus e. So macam tu. So tinggalkan ini untuk u, kita pergi kepada v semula. So v pula simple saja. So integration of cos x, tangent adalah sin x bahagi dengan cos x dx. So boleh eliminate. So ni kita dapat integration of sin x sahaja dx. Integration of sin x adalah negatif cos x plus b. Okay, so macam tu. Dan kita punya y adalah uy1 plus vy2. So uy1, apa uy1 kita, u kita adalah negatif. Okay, semua ni dalam bracket negatif ln secant x plus tangent x
Okey, tolak sin X. Tutup plus A U Y1. Darabkan semua ni dengan Y1. Y1 kita adalah apa benda tadi? Sin X. Betul tak? Cos X tak? Cos X. Cos X. Plus BY2. Betul tak? Cos X saya lupa kadang-kadang. Okay, Y1 adalah cos X. Plus BY2. B kita adalah yang simple tadi, apa benda B kita? VV. Negatif cos X plus B. Negatif cos X plus B darab dengan sin X. Okey, tinggalkan di sini pun dah okey. Cukup. Kalau tinggal di sini. Kalau nak sambung lagi, so kita ambil A cos X dekat sini. Ambil yang dekat sini A plus B sin X. Ni, okey, tengok yang luar ni kita boleh buatlah tolak cos X darab dengan ln secant X plus plus tangent X. Okey, so yang ni darab dengan ni, so ni adalah tolak sin X cos X. So ni dah sudah, ni juga dah sudah. Ini kita tambah dengan tambah-tambah adalah tolak. So dekat sini kan, ini kan ini negatif, ini negatif, ini positif, so ni dia jadi positif lah. So dekat sini adalah tolak sin X. So ni kan tolak kan, so sin X cos X. Okey, so dekat sini kita boleh potong yang ni, eliminate yang ni, tinggal yang ini sahaja. Gitu, saya tak tulis balik lah. So yang ni macam yang saya tunjuk tadi, ini adalah part YC kita, yang the rest ni adalah part particular solution kita ataupun particular integral. Okey, so begitu juga kalau dengan yang C ni, saya bagi jawapan, awak boleh cuba sendiri. So YC ni answer dia adalah okey, YC ni dia punya jawapan dia adalah Y equal to, saya dah siap-siap tulis dalam bentuk YC plus YP ni, A exponent 2X plus B exponent X minus exponent 2X 1 plus exponent negative X, okay, plus exponent 2X ln 1 plus exponent negative X ln 1 plus exponent negative X, okay, plus exponent X ln 1 plus exponent negative X. Okay, dekat sini dia punya answer ya. Try dapat tak yang ni. So saya berhenti di sini. Jadi terima kasih. Ini adalah method of variation of parameter.